Penyataan berikut berkaitan dengan krisis kewangan di Pahang. Untuk mengatasi krisis kewangan, Pahang telah digabungkan dengan negeri-negeri yang lain. Mengapakah wujud masalah tersebut di Pahang? A. Memajukan sistem perhubungan. B. Membiayai kos perkhidmatan pakar. C. Mengukuhkan kekuatan ketenteraan. D. Menanggung hutang akibat kebangkitan rakyat. Soalan 21 juga memerlukan awak mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terjadi pada pentadbiran negeri-negeri Melayu Bersekutu yang menggabungkan pentadbiran negeri Pahang, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Tapi kena ingat, kita bertanya tentang Pahang dalam soalan ni. Antara empat ni, yang mana satu berlaku di Pahang, Jono? Baiklah, saya bagi markah diskaun sekali ni untuk awak. Pahang menyaksikan kebangkitan rakyat yang begitu drastik sehingga menelan kos yang cukup besar. Ini memaksa Pahang berhutang dengan negeri-negeri lain. Jadi jawapannya D. Menanggung hutang akibat kebangkitan rakyat. Maklumat berikut berkaitan dengan peristiwa yang berlaku di Tanah Melayu pada awal abad ke-20. Tahun 1903, Gurbar kedua diadakan. Apakah kesan daripada peristiwa tersebut? A. Pengembalian kuasa memerintah kepada Sultan. B. Pengiktirafan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. C. Perlantikan ramai pegawai Melayu dalam pentadbiran. D. Penyerahan kuasa mentadbir kepada Majlis Mesyuarat Negeri. Durbar pertama telah diadakan di Istana Bukit Candan, Kuala Kangsar, Perak. Manakala Durbar kedua seperti yang dinyatakan diadakan di Kuala Lumpur. Buat permulaan, tidak banyak perubahan ketara yang dapat dilihat sebagai hasil mesyuarat raja ini. Tapi yang dapat dilihat ialah pertambahan pegawai Melayu dalam pentadbiran. Jadi jawapannya adalah C. Jangan keliru dengan A, ya? Apakah hak rakyat British berdasarkan hak wilayah asingan? A. Diadili mengikut sistem perundangan Siam. B. Diadili mengikut sistem perundangan British. C. Dibicarakan mengikut perundangan antarabangsa. D. Dibicarakan di hadapan konsul British dan Raja Siam. Untuk mempertahankan rakyatnya, sudah pastilah pelaksanaan undang-undang juga akan berpihak pada rakyat British. Betul tak? Jadi antara empat jawapan ni, mana satu yang betul berat ke arah mereka? B. Dokumen berikut dikeluarkan oleh pemerintah Johor kepada orang Cina. Surat sungai. Apakah keistimewaan dokumen tersebut? A. Tanda pengenalan diri. B. Kebenaran untuk memungut cukai. C. Lesen untuk menguruskan perniagaan. D. Pas mengusahakan kawasan pertanian. Sejarah merupakan subjek yang cukup mudah. Jika awak baca, awak pasti akan tahu. Cuma jika awak tak baca, jawapan-jawapan yang ada mampu mengelirukan awak. Bila tengok je soalan ni tentang orang Cina, pasti ramai yang sangkakan surat sungai ni adalah lesen untuk menguruskan perniagaan. Padahal, Nelly, apakah fungsi surat sungai? Betul tu Nelly, jadi jawapannya D lah kan. Soalan 25. Tindakan berikut telah dilakukan oleh John Anderson terhadap Datuk Abdul Rahman Andak di Johor. Mencadangkan Datuk Abdul Rahman Andak dibersarakan dan dihantar ke London. Mengapakah tindakan tersebut dilakukan? A. Mengukuhkan pengaruh British di Johor. B. Menjadi wakil Sultan Ibrahim di London. C. Kegagalan pentadbiran Datuk Abdul Rahman Andak. D. Penghargaan kecemerlangan pemodenan negeri Johor. Untuk mengelakkan persaingan dengan kuasa barat yang lain, British tekad mengambil pelbagai langkah untuk menguasai Johor. Kepimpinan Datuk Abdul Rahman sedikit sebanyak merencatkan usaha British itu. Jadi agaknya mana satu jawapan yang boleh menyelesaikan masalah yang British hadapi tu, Jono? Betul, A jawapannya. Mengapakah Sultan Brunei melantik tokoh berikut menjadi wakil Kesultanan Brunei di Sarawak? Pangeran Indra Mahkota. A. Memperkukuhkan kawalan. B. Menguasai perdagangan. C. Memajukan perlombongan. D. Menambah hasil pendapatan. Sebelum kurun ke-19, Sarawak berada di bawah pengaruh Kesultanan Brunei. Sultan Brunei telah mewujudkan jawatan pembesar di kalangan rakyat tempatan untuk mentadbir Sarawak. Walau bagaimanapun, pada kurun ke-19, Sultan Brunei telah melantik seorang pembesar Brunei iaitu Pangeran Indra Mahkota sebagai wakil pemerintahan Kesultanan Brunei di Sarawak. Agak-agaknya lah kan, apa sebabnya? Antara empat jawapan ni, mana satu yang paling memihak kepada Sultan Brunei? C tu bunyinya macam mungkin, tapi ada yang lebih tepat dan lebih direct, iaitu A. Untuk memperkukuhkan kawalan Brunei ke atas Sarawak. Jadi jawapannya A. Peta berikut menunjukkan kawasan lawas yang diperolehi oleh Charles Brooke. Bagaimanakah Charles Brooke memperoleh kawasan tersebut? A. Menandatangani perjanjian persahabatan. B. Membantu menamatkan kekacauan.
C. Melalui tindakan ketenteraan. D. Melalui cara pembelian. Soalan 27 tentang cara Charles Brooke mendapatkan lawas. Tidak seperti kawasan lain, lawas tidak diperolehi melalui kekerasan. Soalan ini memerlukan awak meneliti fakta bagi setiap peristiwa yang berlainan. Tidak seperti kawasan lain, Charles Brooke mendapatkan lawas melalui pembelian. Kena baca balik tu. Jawapannya D. Dasar ekonomi Brooke tidak menggalakkan kemasukan pelabur luar secara besar-besaran. Apakah alasan Brooke berbuat demikian? A. Menjaga kepentingan ekonominya. B. Melindungi kepentingan pelabur lain. C. Mengelakkan campur tangan kuasa asing. D. Menggalakkan pelibatan pelabur tempatan. Pasti ramai yang fikir alasan Brooke untuk tidak menggalakkan pelabur luar adalah untuk mengelakkan campur tangan kuasa asing. Ya, mungkin itu salah satu daripada faktornya. Tapi yang lebih mempunyai kesan ke atas pentadbiran Brooke secara langsung adalah A. Untuk menjaga kepentingan ekonomi. Dialog berikut mungkin diucapkan oleh Governor SBUB di Sabah. Governor, saya melantik kamu sebagai ahli dalam Majlis Penasihat. Tokoh X, terima kasih. X dalam dialog tersebut ialah A. Ketua Anak Negeri, B. Ketua Tuai Rumah, C. Ketua Adat Resap, D. Ketua Pasukan Keselamatan. Soalan ni taklah susah sangat. Cuma kena ingat dan fahami hal berkaitan keanggotaan Majlis Penasihat. Kalau tak faham, kamu mungkin akan jawab Ketua Tuai Rumah. Sedangkan jawapan yang sebenar ialah D. Ketua Pasukan Keselamatan. Ilustrasi berikut menunjukkan aktiviti menjadi trepang di Sabah. Aktiviti tersebut diusahakan oleh etnik A. Bajau, B. Gungus, C. Melayu Brunei, D. Kadazan dan Dusun. Soalan 30 ni cukup direct tentang tindakan SBUB untuk menggiatkan hasil pengeluaran tradisional. Kamu cuma perlu ingat, walaupun tindakan ini melibatkan kesemua etnik, tapi hanya ada satu etnik yang terlibat dalam aktiviti menjadi trepang. Etnik ini juga dikenali dengan nama Panglima di Laut bagi yang mendiami kawasan pantai barat Sabah dan memang diakui sebagai nelayan yang handal. Kom apa tu agaknya, Jono? Tahu ke tak ni, Jono? Kalau nak tukar awak fikir, sampai SPM pun takkan habis. Amboi, Jono. Ingat saya tak tahu taktik awak. Tanda je lah ikut Nelly. Baiklah, letakkan kertas jawapan di penjuru sebelah kiri meja. Kertas soalan tu awak boleh simpan. Balik ulang kaji bab mana yang kamu lemah. Ingat tu, Jono. Jumpa lagi di dalam kelas akan datang. Selamat berjaya.